Bismillahirrahmanirrahim. Sambung perbincangan tentang Fathu Makkah. Setelah Nabi kita Muhammad SAW berjaya bersama sahabatnya menguasai Mekah, mencapai kemenangan yang sangat besar. Penduduk Mekah ramai yang masuk Islam berduyun-duyun. Yang tak masuk Islam dalam ketakutan. Mekah dalam keadaan aman. Kebimbangan Ansar, orang Madinah bimbang. Nabi tak balik dah. Nabi sudah berada di Mekah, Mekah sudah berjaya ditawan, diperintah, Nabi tak sama dengan kita dah di Madinah. Setelah selesai Mekah dikuasai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, maka suasana keamanan terserlah. Penduduknya menganut Islam ramai-ramai. Para sahabat dalam kalangan Ansar bercakap-cakap dalam kalangan mereka, merasa kebimbangan bahawa Rasulullah SAW akan meninggalkan Madinah dan kembali menetap di Mekah, bumi tempat kelahirannya, dan bersama kaum keluarganya yang terdekat. Keluarga di Mekah semua, asal Mekah. Ketika itu Rasulullah SAW di Bukit Safa. Mereka berbuat, Nabi berdoa di Bukit Safa masa itu. Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil mereka dan bertanya, ini mukjizat Nabi. Cakap belakang pun Nabi tahu. Tak ada alat-alat apa pun. Nabi tahu, Tuhan beritahu. Nabi panggil mereka bertanya, apa yang kamu perkatakan? Mereka menjawab, tidak ada apa-apa wahai Rasulullah. Tak ada apa. Tak mengaku. Setelah Rasulullah SAW mengulangi dan mendesak, akhirnya mereka mengaku perkara yang mereka bincangkan. Akhirnya mengaku lah. Memang kami bercakap dah, kami bimbang Rasulullah tak balik ke Madinah dah. Kerana Mekah sudah berjaya, dia bebaskan. Rasulullah puasa Mekah, tanah air, tempat kelahirannya, keluarga di sini. Rasulullah SAW pun bersabda, ma'adallahil mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Maknanya, Allah melindungi perkara itu. Na'udzubillah. Aku berlindung dengan Allah. Hidupku bersama kamu dan matiku juga bersama kamu, Nabi kata. Tegas. Ini Nabi dah sebut dalam Bai'atul Aqabah, masa nak berhijrah dulu. Bila orang Madinah berhijrah, orang Madinah datang berbai'ah dengan Nabi dan Al-Aqabah, menyerahkan diri, harta tanah air mereka untuk menegakkan Islam. Rasulullah janji Islam akan menang. Mereka yakin sungguh Islam akan menang. Masa tu mereka dah yakin. Tak menang lagi, dah yakin. Salah seorang mereka berkata, nanti Rasulullah akan balik bila sudah menang. Sudah menang. Rasulullah kata, aku berjanji tak balik ke Mekah. Ini diulang lagi sekali. Aku berjanji nak hidup mati dengan kamu. Perjuangan Islam tidak menjadikan tanah air dan kaum sebagai prinsipnya. Jelas. Satu prinsip yang diajar, perjuangan Islam tidak bersifat kenegerian, tidak bersifat kekeluargaan dan kebangsaan. Walaupun sifat itu ada dalam diri manusia, sayang pada tanah air, sayang pada keluarga, sayang pada bangsa, itu bukan akidah. Akidah ialah Islam. Islam mesti diutamakan. Itu dia ajar. Tak salah kita sayang pada tanah air, sayang pada keluarga. Wajib silaturahmi. Itu wajib. Tak dinafikan. Tetapi tak boleh jadi akar. Walaupun kedua-duanya perasaan yang dihormati oleh Islam dan wajib dipertahankan, hanya Islam yang menentukan arah dan matlamatnya yang betul dan menyelamatkan tanah air, keluarga, bangsa dan segala perkara yang berkait dengan manusia. Islam yang menyelamatkan semua sekali. Kalau kita pertahankan tanah air, pertahankan bangsa, pertahankan keluarga, tanpa Islamnya, keluarga tak selamat.
Kalau kita tak selamat, orang kita berjaya mempertahankan kedaulatan dunia saja. Tetapi kalau Islam jadi asas, selamat dunia, selamat akhirat. Selesai masalah orang Madinah. Seterusnya, majlis bai'ah. Seterusnya, mereka berhimpun untuk melakukan bai'ah dengan penduduk Mekah. Rasulullah SAW duduk di Bukit Safa untuk menerima bai'ah yang diucapkan oleh mereka, bai'ah taat setia kepada pemerintah para Allah dan Rasul setelah Mekah berjaya dimerdekakan. Umar bin Al-Khattab berada di bawahnya. Nabi duduk atas Bukit Safa, tempat orang saya hari ini. Umar Khattab duduk di bawah dengan orang ramai untuk menerima kedatangan orang ramai. Mereka berbai'ah untuk mendengar perintah Allah dan Rasulnya dan taat mengikut kemampuan. Tak paksa, ikut kemampuan masing-masing. Bai'ah dimulakan dengan kaum lelaki, kemudian diikuti oleh kaum wanita. Lelaki dan wanita, muslimin, muslimat, mukmin, mukminat, semua bai'ah. Khususnya pemimpin masyarakat berbai'ah. Apabila tiba giliran Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan. Ini orang yang bunuh, yang cincang mayat Sayyidina Hamzah. Dalam perang Uhud yang baca kisahnya dulu. Kerana abang dia, ayah dia terbunuh dalam perang Badar. Bila perang Uhud, Hamzah terlibat dalam peperangan Badar, bunuh ayah dan abang dia ni. Bila Hamzah terbunuh dalam dia upah Wahsy, seorang hamba yang pandai melontar lembing, membunuh Hamzah. Janji dia merdekakan. Wahsy berjaya bunuh Hamzah, para saudara Nabi. Dan selepas Hamzah dibunuh, Hindun bin Utbah ni ambil pisau, hiris hidung, hiris kemaluan, cincang mayat Hamzah ni. Nabi sangat sedih dengan peristiwa saudara dia ni. Sehingga Nabi ucapan yang sangat keras. Allah Ta'ala turun ayat suruh Nabi sabar. Sabar itu lebih baik. Ada ayat Quran turun berkait dengan itu. Hindun termasuk kalangan yang masuk Islam, yang dimaafkan oleh Nabi. Ini hebat ni, memaafkan orang yang pernah bunuh pak saudara, bunuh keluarga. Ini kehebatan yang ada pada Islam. Dalam Islam tak ada balas dendam. Dia datang dalam ketakutan kerana pernah menyincang mayat penghulu syuhada Hamzah dalam peperangan Uhud. Datang takutlah. Dia datang berselindung dan menyamar agar tidak dikenali oleh Rasulullah SAW. Tutup muka lah. Mereka diminta mengikrarkan bai'ah, berjanji. Bai'ah itu berjanji tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Janji tidak syirik. Berbai'ah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Umar bin Khattab menyampaikan kepada mereka ikrar yang diucap oleh Rasulullah SAW supaya mereka mengikutnya. Mikrofon tak ada masa tu. Nabi sebut, Sayyidina Umar sebut, orang yang belakang sebut. Dengan suara yang kuat. Pakai orang yang sebut, sebut. Apabila dia sebut ikrar bai'ah, jangan kamu mencuri. Jangan kamu mencuri, Nabi kata. Di dalam bai'ah, jangan mencuri. Ini menarik. Tiba-tiba Hindun menyampuk. Hindun tak tahan dia, jangan mencuri. Bunyi suara dia. Abu Sufyan seorang yang bakhil. Suami dia bakhil. Tak tahan, balik suami ketekut. Suami selalu ketekut bakhil. Sakit hati kat suami dia. Bila bai'ah jangan mencuri, dia suruh keluar. Jadi kau kenal lah. Abu Sufyan seorang bakhil. Adakah boleh saya mengambil daripada hartanya? Boleh tak curi harta Abu Sufyan? Suami saya bakhil sangat. Tak beri harta ke isteri ni. Boleh tak saya curi? Ambil. Tidak tahu dia. Rasulullah SAW bersabda, apa yang engkau ambil itu halal. Nabi kata. Artinya kalau suami bakhil boleh curi lah.
Halal. Halal. Tak ambil patut yang sapu habislah. Halal. Sambil ketawa kerana mengenalinya. Nabi ketawa. Nabi kena. Nabi kena. Nabi ketawa. Nabi pun ketawa. Mengenalinya. Dan berkata, awakkah Hindun? Awakkah Hindun? Nabi kata, dia menjawab, ampunilah yang telah lalu, wahai Nabi Allah. Allah mengurniakan kepadamu. Ampunkan saya, wahai Rasulullah. Nabi kena. Awak ni Hindun ke? Dia kata, ya saya Hindun lah. Ampunilah saya, wahai Rasulullah. Allah Ta'ala beri kemuliaan padamu. Rasulullah SAW bersabda, dan jangan sekali-kali kamu berzina. Jangan kamu berzina. Ini bayah ni, tak boleh berzina. Jangan kamu berzina. Hindun menjawab, adakah perempuan yang merdeka boleh melakukan zina? Ada perempuan yang merdeka boleh berzina? Jahat sangatlah ni. Dia sampuk oleh Nabi kata begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak. Jangan bunuh anak-anak. Jangan bunuh anak-anak. Kerana orang jahiliah dulu, dia bunuh anak. Cuma anak perempuan dibunuhnya. Jangan bunuh anak-anak, khusus anak perempuan. Anak perempuan tak boleh berperang, kerana suka berperang. Hindu menjawab, kami pelihara mereka di masa kecil, tiba-tiba kamu membunuh mereka ketika besar, menjadi pemuda. Masa kecil kami pelihara. Bila besar, pergi perang dengan kamu, kamu bunuh dia. Kamu sendiri lebih tahu berkenaannya. Jadi dibunuh dalam peperangan Badar, termasuk anak-anaknya sendiri. Termasuk adik-adik dia. Di sini Umar bin Khattab ketawa besar. Umar pun ketawa besar. Dan Rasulullah SAW tersenyum sahaja. Rasulullah SAW meneruskan sabdanya. Janganlah kamu berbohong dan mengadakan pembohongan. Jangan bohong. Ini baik. Hindu menjawab, demi Allah, pembohongan dan mengadakan pembohongan perkara yang sangat keji, dan engkau tidak memerintah kami melainkan perkara yang baik dan akhlak yang mulia. Dia kata. Dia sambung. Bagi orang yang muduknya ramah. Rasulullah SAW bersabda, meneruskan sabdanya, dan jangan sekali-kali kamu derhaka dalam perkara yang baik. Hindu menjawab, demi Allah, kami tidak berada dalam majlis ini dalam keadaan berada dalam diri kami untuk menderhakaimu. Apabila pulang ke rumahnya, dia terus memecahkan patung yang dipujanya selama ini. Oh, kuat. Pecah patung yang dia puja. Dan berkata, kami telah tertipu denganmu. Kata patung-patung itu. Masuk Islam. Islam masuk dalam hati dia. Istiqamah tunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan ketegasan menegakkan akidah dan bertasamuh, bertolak ansur, memaafkan orang yang salah. Dalam perkara kemanusiaan, berjaya menembusi hati saki-baki jahiliah di Mekah. Ternyata kepada mereka bahawa benar ialah Islam, yang benar ialah Islam. Tiada penyelamat melainkan dengan menganut Islam. Akhirnya mereka akur menerima hakikat peristiwa pembukaan Mekah, mendedahkan kebenaran kepada penduduk Mekah yang selama ini memperjuangkan kebatilan bermati-matian. Sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang datang dengan nama Rasul yang menyelamat umat, bukan penaklukan atau penjajah. Kemenangan Mekah bukan penjajahan. Ini menyelamatkan manusia. Dia serang tanah air dia sendiri pula. Keluarga dia sendiri. Biasanya kalau tanah air dijajah, kita serang penjajah asing. Ini serang tanah air sendiri. Jahiliah. Keluarga sendiri yang jahiliah. Memberi kesan yang mendalam ke dalam lubuk hati Arab jahiliah dan memecah hati-hati yang keras yang diciptakan oleh Allah dengan firman-Nya terhadap kaum Bani Israel. Allah Ta'ala cerita kaum Bani Israel yang keras hati. Summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Surah Al-Baqarah. Yang bermaksud, kemudian hati kamu keras, selepas itu laksana batu
atau lebih lagi. Dan sesungguhnya dalam kalangan kamu itu ada yang terpancar, kalangan batu itu ada yang terpancar daripada sungai-sungai, dan sebahagian daripada batu menjadi retak pecah, lalu keluar daripadanya mata air, dan sebahagian daripadanya turun ke bawah kerana takutkan Allah. Dan Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Ayat ini berkait dengan Bani Israel yang melawan Nabi Musa AS. Walaupun Allah Ta'ala tunjuk mukjizat Nabi Musa terlalu banyak, bila Nabi Musa perintah, mereka tak ikut Nabi Musa. Padahal mereka tengok kerasulannya, kenabiannya yang terlalu banyak mukjizat itu. Namun Bani Israel, bangsa yang paling kufur dalam kalangan manusia, Tuhan kata hati mereka dibekah dari batu. Sekerah-kerah batu boleh pecah dengan perintah Allah Ta'ala. Sekerah-kerah batu, mata air boleh keluar untuk nikmat kepada makhluk yang lain. Sekerah-kerah batu, air sungai boleh lalu. Sekerah-kerah manusia boleh halang sama-sama mereka kerana degil. Walaupun perkara yang dia buat tu salah, dia degil juga. Manusia ni lebih bekas berbatu lagi. Satu bandingan yang sangat menarik. Tetapi orang-orang Arab jahiliah itu Tuhan beri hidayah. Bila dapat hidayah, hati mereka lembut. Tak macam Bani Israel yang Tuhan sebut dalam Al-Quran. Kata-kata yang banyak. Wallahu a'lam.